Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil perhatian khusus terhadap insiden jurulatih bola tampar yang menampak 2 orang pemainnya semasa kejohanan bola tampar bawah 14 tahun di Kota Tinggi Johor yang tular di media sosial baru-baru ini. KBS dan KPM berpendirian senada selepas Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA membatalkan lesen jurulatih itu melalui jawatan kuasa perundangan dan disiplinnya. Justeru, sebagai langkah awal, jurulatih sukan tersebut yang juga merupakan seorang guru tidak lagi dibenarkan menjadi jurulatih sukan tersebut termasuk menjadi jurulatih untuk murid sekolah. Jadi ini adalah keputusan MAVA, Persatuan Bola Tampar Malaysia. Jurulatih itu telah ditarik balik sijil kejurulatihan bola tampar tahap 1 sukan spesifik oleh MAVA, bahkan belum pernah membuat permohonan lesen kejurulatihan skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan SLKK sebagai pengiktirafan skim persijilan kejurulatihan kebangsaan SPKK seperti yang dipersetujui bersama antara Akademi Kejurulatihan Kebangsaan AKK, Institut Sukan Negara dengan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Sebagai respon kepada pembatalan kelayakan kejurulatihan itu, Menteri Belia dan Sukan, saya dan Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq menegaskan bahawa kedua-dua kementerian ini tidak akan sesekali berkompromi khususnya dalam usaha untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan atlet-atlet khususnya yang melibatkan mereka di peringkat umur muda yang mana sudah tentu mampu memudaratkan pembangunan bakat masa depan negara. Apatah lagi insiden yang melibatkan murid-murid sekolah. Majlis Sukan Negara dan MAVA kedua-duanya telah memuktamadkan siasatan mereka yang mana secara sebulat suara memutuskan bahawa jurulatih bola tampar itu sepatutnya hilang kelayakan daripada menjadi seorang jurulatih. Insiden itu telah membuka mata bahawa terdapat keperluan untuk mewajibkan semua jurulatih kepada murid sekolah untuk menjadi sebahagian daripada SLKK dan SPKK. Justru KPM akan bekerjasama rapat dengan Institut Sukan Negara bagi melengkapkan jurulatih kepada pelajar sekolah dengan pensijilan yang diperlukan. Ini adalah penting untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat, saling hormat menghormati serta bebas daripada sebarang bentuk gangguan dan penderaan. KBS sendiri telah mengarahkan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, Institut Sukan Negara memastikan pelaksanaan peraturan yang mewajibkan setiap jurulatih memperbaharui lesen kejurulatihan yang diperolehi oleh mereka sebagai pengiktirafan SPKK setiap 2 tahun sekali, diperketatkan lagi bagi memastikan jurulatih sukan negara sentiasa dipantau perkembangan dan keaktifan kerjaya kejurulatihan mereka itu. Penguatkuasaan peraturan tersebut juga membolehkan pihak AKK dan pemegang taruh yang lain untuk mengemas kini data selain turut dapat membantu jurulatih-jurulatih meningkatkan lagi kemahiran mereka melalui upskilling dan reskilling dengan pendekatan kejurulatihan dan teknologi terkini. Saya sambung sedikit berkaitan dengan apakah pendirian dan tindakan di pihak KPM. Dalam pada itu, siasatan oleh KPM berkaitan insiden tersebut telah pun selesai dijalankan. Siasatan telah dibuat secara menyeluruh melibatkan semua pihak yang berkaitan termasuk jurulatih, murid, rakan sepasukan, guru, pengurus pasukan, saksi kejadian serta ibu bapa pemain yang terlibat. KPM juga telah meneliti secara terperinci hasil laporan siasatan tersebut daripada pelbagai sudut, khususnya yang melibatkan etika serta imej profesion perguruan. Guru yang juga merupakan penjawat awam adalah tertakluk kepada Peraturan 4/2/D Peraturan-Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. KPM amat prihatin serta cakna akan keselamatan dan kebajikan murid semasa di sekolah maupun ketika mengikuti aktiviti co-curriculum di luar.
KPM sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid menjadi keutamaan. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu mengambil berat dan memberi perhatian untuk mengelak atau mengawal daripada berlaku sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Jadi selaras dengan peraturan 4-2-D Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Jabatan Pendidikan Negeri boleh mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana individu yang didapati melakukan tindakan tidak wajar, melanggar peraturan atau melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan pertikaian oleh masyarakat melalui aspek keselamatan yang diterapkan oleh warga guru terhadap murid. So, adakah hukuman ni ada tempoh tertentu ke ataupun memang bagaimana? Terhadap jurulatih? Beliau mempunyai sijil jurulatih, tetapi sijil itu telah ditarik balik oleh Persatuan Bola Tampar Malaysia. Bermaksud beliau tidak akan ada sijil untuk melatih. So, adakah tindakan hukuman ni ada di kali pertama dilakukan oleh jurulatih tu, adakah dia boleh dikatakan agak berat untuk jurulatih berkenaan menerima hukuman ni? Ini adalah berdasarkan siasatan bebas yang telah dilakukan oleh dua pihak. Satu adalah oleh MAVA, Persatuan Bola Tampar Malaysia. Satu lagi siasatan adalah oleh Majlis Sukan Negara. Pengarah kita sendiri, Datuk Syapawi, telah pergi untuk membuat siasatan terkini. Dan ini adalah dua laporan siasatan yang telah diberikan kepada kita. Dan hasil perbincangan kita, kita ikut laporan siasatan dan cadangan yang telah diberikan oleh persatuan ini. Okey? Next. Jadi masih ada ruang untuk rayuan kepada coach. Untuk KPM, Untuk KPM, beliau akan melalui proses seperti mana yang saya sebut tadi, melalui jawatankuasa yang telah pun ditetapkan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi ada ruang proses itu, termasuklah ruang representasi yang akan dilalui oleh beliau. Itu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Dari segi Jabatan Pendidikan Negeri ni kan, apa hukuman yang boleh dikenakan ke atas jurulatih ni lah? Saya ingat ada berdasarkan peraturan-peraturan itu, maknanya kita serahkan sepenuhnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk menentukan apakah tindakan yang sewajarnya. Antaranya kalau bagi boleh sharekan sikit. Ada beberapa jenis tindakan yang saya fikir yang barangkali akan melibatkan dari segi tindakan beliau itu sendiri, disiplin yang terkait rapat dengan yang kita panggil tadi kesalahan itu sendiri, ya. Jadi kesalahan ini akan ditentukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri bentuk-bentuknya. Jadi dari segi bentuknya itu, saya ingat untuk setakat ini saya tidak boleh komen dari segi itulah, sebab ini memang kuasa JPN Negeri. Tapi dia akan lihat secara keseluruhan lah, dan juga yang paling penting adalah proses representasi dan prosedur dari segi siasatan yang akan menentukan apakah tindakan selanjutnya. dan kita mahu insiden seperti ini tidak berulang lagi. Itu sebab kita nak pastikan jurulatih-jurulatih menghadiri kursus ini untuk ikut perkembangan semasa, cara-cara teknik yang terbaru untuk mereka menjadi jurulatih yang lebih efisien dan yang lebih efektif untuk membantu golongan kanak-kanak dan golongan belia yang dilatih oleh mereka. Okey, isu ini tidak ada, kita tidak melihat sama ada kecederaan atau tidak. Ini adalah satu industri sukan yang melibatkan golongan kanak-kanak. Okey, jadi kita ada profesional yang akan membantu jurulatih-jurulatih yang mahu untuk memperbaiki diri mereka, untuk pastikan cara mereka melatih itu adalah mengikut standard dan standard profesional yang boleh diterima oleh semua pihak. Mungkin ada talian khas untuk mana-mana belia melaporkan jika insiden sama berlaku pada mereka, sebab yang ini viral. Mungkin ada yang tidak viral dan tidak dilaporkan. Itu sebab insiden ini telah menunjukkan kepada semua pihak bahawa kalau kita ada kes seperti ini, di mana sekarang ini di mana-mana pun perlawanan, semua orang ada smartphone. Okey, isu seperti ini kita tak boleh sapu bahawa we cannot hide it under the carpet anymore lah. Okey, itu sebab kita nak pastikan kanak-kanak, kawan-kawan, ibu bapa yang tahu harus membawa isu ini kepada perhatian persatuan sukan masing-masing ataupun
kalau ada host organizer of the match, perlawanan semua, mereka harus tahu. Dan KBS kita dalam proses sekarang untuk membina safe sport code, yang kita nak perkenalkan untuk pastikan semua pemegang taruh sukan faham bahawa ini adalah tanggungjawab bersama untuk kita wujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Yes. Kita maknanya bersama dan senada dalam isu ini. Sebab tu di peringkat KPM daripada awal saya tegaskan kita tidak kompromi dalam soal keganasan ini, dan laluan-laluan untuk aduan itu boleh mengikut aduan rasmi KPM yang telah pun selama ini berurusan dengan isu-isu aduan seperti ini. Kita tak ada anything personal terhadap jurulatih ini, pelatih ataupun terhadap perlawanan anjuran organizer. Yang kita nak jadikan insiden ini sebagai satu pengajaran untuk kita tidak ada kes yang akan berulang. Ya, betul. Dan kalau kita lihat tadi saranan daripada semua agensi yang terlibat dalam siasatan ini, maknanya ada kebebasan masing-masing melaporkan dan mengesyorkan tindakan-tindakan untuk maknanya untuk rujukan dan tindakan selanjutnya oleh KBS dan juga KPM. Ya. Bagi pihak KBS, kami berterima kasih kepada Persatuan Bola Tampar Malaysia, MAVA, yang telah bertindak dengan cepat untuk menyiasat perkara ini dan telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Kementerian Belia dan Sukan. Okay. We have done our siasatan. Okay, this is our statement. The rest is not up to us, it's up to AG, but we have done our part and we feel that for now, this is sufficient for us. Yes. Okay, thank you.